husnul khatimah, dia keluar dalam keadaan dia sakit, semua orang akan tertanya-tanya, ni mati ke? Oh, ni mati. Ke semua orang, ustaz apa pun dia akan tertanya, ini mati. Dia akan merasa sedih. Mesti teringat, tuan-tuan. Semua memori dunia datang waktu tu. Dia terasa sedih, teringat macam mana itu, macam mana ini. Waktu tu malaikat rahmat yang ramai tadi Nabi sebut, bidul wujuh, kesemuanya mereka datang dalam keadaan wajah yang berseri-seri, senyum kepada kamu, sambil mereka sebut, alla takhafu wa la tahzanu. Aziz, saya tak baca daripada awal surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang menyebut Tuhan aku, Tuhan aku Allah, thumma istaqamu, kemudian dia berterusan melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah sampailah dia wafat, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat rahmat akan turun dengan bilangan yang ramai. Apa mereka sebut? Tuan-tuan, yang ni hari pertama, ayat pertama yang tuan-tuan akan dengar daripada mulut malaikat rahmat, pasukan malaikat rahmat, sekiranya mati kita husnul khatimah. Apa? Para malaikat ni ramai-ramai sebut, datang kepada kita yang waktu itu berbentuk roh, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Kematian kamu baik. Kamu akan dilayan oleh Allah dengan baik. Ahli keluarga kamu jangan risau. Kamu latih mereka dengan iman. Anak-anak kamu, kamu dah ajar baca Quran, jangan risau. Kamu kan orang baik. Dia tak risau. Dan memang dia tak risau dah dengan anak dan isteri dia. Dia dah tinggalkan seorang isteri yang tutup aurat dengan sempurna. Dia dah tinggalkan anak-anak yang tak pernah tinggalkan solat, walaupun dia tak lihat anak-anak itu. Malaikat datang berbondong-bondong, bilangan mereka tersusun-susun sampai ke langit, datang pujuk dia. Ni tak payah risau. Kamu orang baik. Tak payah sedihlah, ni kita nak pergi tempat seronok. Barzakh. Raudhatun min riyadil jannah. Barzakh. Satu taman daripada taman syurga, barzakh. Untuk orang yang mati husnul khatimah. Waktu itulah buat kali pertamanya kita akan melihat roh kita. Macam mana roh, tuan? Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu, kita semua tak tahu. Kita akan melihat roh kita buat kali pertama. Nabi kata roh itu akan berada di tangan malakul maut, lalu dibawa pakaian daripada syurga, pakaian syurga, dibalut roh itu, dan dibawa wangi-wangian syurga, dilumur pada roh itu, maka semerbaklah bau itu daripada langit pertama sampai langit ketujuh, wangi. Lalu dibawa roh itu ke mana, tuan-tuan? Bukan ke barzakh, naik ke langit. Naik ke langit 1, langit 2, langit 3 sampai ke langit 7. Allah SWT berfirman, simpan buku amalannya di Illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Illiyin ialah nama tempat. Sekiranya orang itu saleh, buku amalannya di Illiyin. Selepas langit 7, Allah pun sebut simpan buku amalannya di langit, di Illiyin. Dia ni orang baik, kembalikan dia di sana. Sana tu di mana, tuan-tuan? Sana itu di bumi, dan di sanalah dia akan pergi ke alam barzakh. Di mana sebetulnya barzakh? Wallahu a'lam. Roh itu akan turun langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Turun, maksudnya tinggi, ustaz? Ya, tinggi. Sangat jauh? Ya, sangat jauh. Dan roh perjalanannya sangat laju.
Semua akan lalu tuan-tuan, semua orang akan lalu. Dibawa, diturun ke bawah. Orang pun angkat jenazah kita tadi. Mandi, kafan, bawa ke masjid, disolatkan, kemudian dikebumikan. Setelah dikebumikan, sekira-kira seekor kambing disembelih, dilapah dan dibahagikan dagingnya, maka akan turun kepada kamu malaikat apa? Munkar dan Nakir. Berapa tempoh dia? Sembelih kambing, dilapah dan dibahagikan. Tuan-tuan, 9.20 lah ni. Tak maaf lah. Kau berhenti terus sekarang. Ya? Malaikat Munkar dan Nakir akan turun. Dan Nabi sebut, ni hari pertama, dia panjang, saya pendekkan. Pada hari pertama itu, setelah semua pulang, kalian bahkan mendengar bunyi tapak kasut yang meninggalkan tanah perkuburan. Dengar. Ada perkara yang didengari oleh orang yang berada di alam barzakh. Antaranya itu, hadis tu jelas, hadis tu hadis sahih. Nabi kata kalian mendengar bunyi tapak orang meninggalkan tanah perkuburan, lalu turun Munkar dan Nakir. Apabila turun Munkar dan Nakir, saya tak cerita dah lah dia punya sifat dia sebagainya. Dia terus tanya soalan, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Waktu tu yang akan jawab ialah amalan kita, bukan ilmu pengetahuan kita. Maka orang yang mati husnul khatimah akan menjawab dengan mulut yang lancar, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Ma dinuka? Apa agama kamu? Diniyal Islam, agama aku Islam. Siapa lelaki yang diutuskan kepada kamu? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh jawab. Habis dia jawab 3-4 soalan, malaikat Munkar dan Nakir pun pergi. Habis soalan, sesi soal jawab. Ada pendapat ulama sebut selama 3 hari disoal, ada yang sebut selama 40 hari, dan begitulah beberapa pendapat. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir pun pergi dan tak kembali. Lalu roh ini pun dibawa ke taman syurga. Maka hiduplah dia di taman syurga, dia berjumpa dengan roh-roh yang lain. Ramai yang semua roh yang kenal dia ni, haji ni, datang umun. Loh, Haji Ma'in meninggal dah. Haji Ma'in berkata, hang lagi awal. Yang tu saya punya ayat lah, bukan hadis. Tetapi yang Rasulullah beritahu, dia akan berjumpa dengan roh-roh lain. Roh-roh lain akan datang mengerumuninya yang kenal dia. Untuk apa? Untuk tanya anaknya. Tanya anak dia, nak tanya rumah dia, nak tanya. Roh-roh lama datang, macam mana isteri saya lepas saya mati? Okey ke dia? Haji Ismail baru mati tu kata, Alhamdulillah, dia pun dah nikah lain dah. Hak tu saya, bukan hadis. Subhanallah. Sembang, bersembang. Maka hiduplah dia di alam tu, barzakh. Hidup. Orang yang su'ul khatimah tadi, cabut roh nyawa, sakit, dia pula tak mau keluar daripada roh dia, berlari-lari dia daripada roh tadi, daripada dalam tubuh tadi. Bila malaikat maut tarik nyawa dia, berlari, tatafarraqur ruhu fil jasad, kata Nabi. Berlari hingga berpecah-pecah roh dia di dalam tubuh. Dah sakit, lagi sakit. Lagi sakit. Tak mau keluar dia. Benci dia berjumpa dengan Allah, dan Allah juga benci dengan dia. Lalu direntak. Direntak. Kemudian berada di tangan malaikat. Kali pertama roh dia sampai di sini, dia pun tengok wajah Malakul Maut datang dengan wajah yang ganas. Ketahuilah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah.
Habis dia. Kemudian kesemua malaikat yang datang adalah malaikat azab, kesemuanya berwajah hitam melegam, kata Rasulullah. Sudul wujuh. Ketika kalian melihat malaikat-malaikat yang mengiringi malakul maut itu dalam keadaan wajah yang hitam, ketahuilah mereka adalah kematian kamu adalah kematian su'ul khatimah. Habis dia, tak ada peluang. Lalu dia dibawa ke atas, macam biasa naik ke langit. Bila sampai di langit pertama, pintu langit itu dalam keadaan ditutup dan tidak dibuka oleh malaikat. Kata malaikat, dia tidak diundang ke sini. Habis dia. Lemparkan rohnya ke bawah. Lempar. Lalu dilempar dengan penuh kehinaan. Setelah dihalau oleh Allah dan para malaikat daripada langit. Orang yang mati su'ul khatimah, orang fasik, orang munafik, orang kafir, semua tak boleh naik. Langit pertama pun tak lepas. Fatahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Roh itu dilempar dengan laju, turun ke bawah dengan penuh kehinaan. Turun, dikembalikan ke alam barzakh. Datang malaikat Munkar dan Nakir. Lalu malaikat pun bertanya, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Amalan dia tak boleh jawab. Nabi sebut, dia kata, duit tu. Tu Nabi sebut tuan, ada dalam hadis ni, hadis sahih ni. Bila dia disoal, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia kata, La adri, aku tak tahu. Lalu dipukul. Yang mana pemukul besi itu sekiranya diletakkan di atas sebuah gunung, berkecailah gunung yang besar itu. Gunung berkecai tuan. Tubuh bercantum, tubuh tanya lagi, Man Rabbuka, siapa Allah Tuhan kamu? Tak boleh sebut, mulut dia tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut dua perkataan, Rabbi Allah, dua perkataan je. Menyesal dia. Lalu dipukul, kemudian dia diseret ke alam barzakh, ke satu lubang daripada lubang neraka. Bermula dah siksaan dia di situ. Antara bentuk siksaan, kata Rasulullah, aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Nabi tengok dalam mimpi. Dan mimpi para rasul itu adalah wahyu. Nabi kata antara bentuk siksaan di barzakh ialah satu orang dihempapkan kepalanya dengan batu besar sehingga berkecai batu, berkecai kepalanya. Lalu bersambung kepalanya. Sakit tadi, sakit tuan-tuan, sakit, pecah dan hancur kepala. Lalu bersambung kepalanya. Lalu malaikat datang, dihempaskan lagi batu besar ke atas kepalanya, hancur kepalanya. Nabi kata begitulah diulang sambung kepalanya sampai kiamat. Sampai kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama